سورة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى قدر الإيمان يكون امتثاله للأمر واجتنابه للنهي. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى قدر الإيمان, mengikut kadar keimanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala qadril imani, mengikut kadar keimanan seorang hamba. Wa ala qadril imanil abdi, mengikut kadar keimanan seorang hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yakunu imtithaluhu lil amri, begitulah menjunjungnya bagi perintah Tuhan. Wajtinabu linahi, dan menjauhinya bagi larangannya, dan menjauhinya bagi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Penguasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah mewajibkan kita untuk patuh kepada perintahnya dan patuh kepada larangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah kekuasaannya sebagai Tuhan. Ada suruhan, ada larangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul bagi setiap kaum, bagi setiap bangsa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada semua kaum dan bangsa. Tujuan daripada pengutusan rasul-rasul ialah untuk memberitahu kepada manusia suruhan-suruhan Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang-orang yang telah diberi taufik dan hidayah untuk memeluk Islam ataupun termasuk dah di dalam kelompok orang-orang Islam melalui keturunan dan baka, maka tak terlepas daripada suruhan dan perintahnya. Sementara orang-orang yang Tuhan tak bagi taufik, orang-orang yang Tuhan tak bagi hidayah, kekufuran mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mensyaratkan mereka untuk patuh terhadap perintah Allah dan patuh terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka terlebih dulu beriman. Dan kita sebagai orang Islam kena mengajak orang yang bukan Islam untuk masuk Islam. Ataupun kita mesti mendakwah mereka untuk masuk Islam. Kerja kita ialah menyeru. Kerja kita ialah berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas hikmahnya memberi taufik dan hidayah kepada siapa yang dia nak. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang telah diberi taufik untuk Islam, maka wajib ke atas diri dia untuk patuh kepada suruhan dan perintah, patuh kepada larangan dan tegahan. Dan orang-orang ni kemampuannya untuk melakukan taat dan ibadat ataupun melakukan suruhan dan juga meninggalkan larangan mengikut kepada kadar iman dalam diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau iman yang kuat, dapatlah dia meninggalkan keseluruhan larangan Allah dan melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat untuk patuh kepada suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah ialah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian turun pada para awliya dan turun kepada golongan salihin. Jadi mereka lah yang memiliki ketinggian iman sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Maka sebab itu rasul-rasul mereka ialah golongan yang disebut dengan maksum. Allah pelihara daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Sementara para awliya mereka mahfuz. Mereka Allah pelihara daripada melakukan kejahatan dan daripada melakukan kemaksiatan. Kesannya maksiat bahaya. Maksiat bahayanya ialah kepada hati kita. Sebab itu bila mana maksiat kita buat dengan anggota zahir, kalau kita tidak bertaubat, dia akan mengotorkan hati kita dan akan menitikkan di hati titik-titik hitam. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, wajib kita bersihkan serta-merta dan segera titik-titik hitam dan kotoran-kotoran yang menyinggah di hati kita dengan sebab kejahatan yang kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para awliya
Mereka mahfuz. Maknanya, kalaupun mereka terjatuh pada maksiat, Allah pelihara mereka dengan taubat. Settle balik. Untuk mereka tak melakukan maksiat, mereka tetap jatuh pada maksiat, kecil ataupun besar, tapi mereka segera Allah selamatkan dengan taubat. Itu dia panggil mahfuz. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan maksiat. Tak ada masa nak buat maksiat, sebab mereka sibuk dengan taat. Dan Allah bagi kepada mereka benci bersangatan kepada maksiat. Bahkan mereka ialah golongan anti maksiat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mahfuz. Allah hidayahkan mereka untuk menjadi golongan yang konsisten di atas taat, dan Allah bagi tidak ada dalam diri mereka untuk melakukan maksiat. Kalau berlaku juga, itu ialah tanpa mereka rancang nak buat, tapi jatuh dengan sebab takdir Allah dah menentukan mereka melakukan maksiat. Qala wa ala qadri iman abdi yakunu imtithaluhu lil amri wa shinabuhu lin nahi. Jadi sebab itu kita ni kena perkuatkan iman untuk kita boleh melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Macam mana cara nak memperkuatkan iman? Menggandakan ibadat, melakukan taat, iaitu bermujahadah untuk melakukan taat. Sekalipun malas, tapi bangkit juga buat. Sekalipun tak ada duit, tetap juga sedekah. Maknanya kita paksa diri kita untuk buat. Dari situlah akan timbul dan tumbuh kekuatan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa adallu dalilin ala dha'fi imanihi tarku lil muwafaqat wa irtikabuhu lil mukhalafat. Wa adallu dalilin, dalil yang paling jelas menunjuk di atas kelemahan imannya ialah tarkuhu lil muwafaqat, meninggalkan, iaitu meninggalkan ia al muwafaqat. Muwafaqat maknanya, namanya ialah suruhan, perintah. Wartikabuhu lil mukhalafat, dan melakukan ia perkara yang namanya mukhalafat, percanggahan. Itu dalil yang paling kuat yang menunjuk di atas lemah iman, iaitu yang Tuhan suruh tak buat, yang Tuhan larang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak tengok orang yang lemah iman, hak Tuhan suruh dia tak buat, hak Tuhan larang tu dia buat. Masuk waktu solat tak mayang ni, balik, tu lemah iman. Tapi kalau orang tu kuatnya iman, masuk waktu semayang, kira nak mayang. Bahkan tanda orang tu kuat iman, belum masuk waktu semayang dah bersiap nak mayang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu makna kuatnya iman. Bagi perkara maksiat tak berani nak buat, itu makna kuatnya iman. Tapi bagi benar maksiat senang ya, mudah ya nak buat, tak fikir panjang pun terus buat. Itu tanda lemahnya iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa'ala kulli mu'minin an yas'a fi taqwiyati imanihi. Maka wajib atas setiap orang beriman, fa'ala kulli mu'minin, maka wajib atas orang yang beriman, an yas'a fi taqwiyati imanihi, menguatkan imannya. Wajib ke atas kita untuk memperkuatkan iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan imannya jangan bagi lemah. Lemah nanti dia habis. Macam bateri handset. Bateri handset, orang pesan masalah Sayyidina Muhammad, jangan cas
atas pada 20, nanti rosak bateri. Salah Sayyidina Muhammad. Jangan jadi macam jentera handset. Kita kena jadi macam kita kena jadi macam power bank. Mana power bank ni dia kurang tambah, dia kurang tambah, dia kurang tambah. Bateri handset dibiarkan untuk kurang, jangan cas. 50 jangan cas, 60 jangan cas, kurang 20 baru cas. Kita kena jadi macam power bank. Mana iman kita ni kurang tambah, kurang tambah, jangan bagi kurang. Bahkan iman ni kalau bolehnya jangan kurang, bahkan konsisten, bahkan naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak buat nak bagi iman kita tak turun? Power bank turun juga, dia jangan bagi turun, bagi naik. Macam mana cara nak buat? Cari satu wirid, cari satu aurat yang kita buat secara istiqamah, kita tak tinggal. Kalau Quran, bacalah Quran mengikut kadar-kadar yang termampu kita buat. Kalau boleh sehari sejuzuk, 3 hari 30 juzuk. Bagi orang yang hafal Quran tak boleh kurang daripada 3 juzuk. Bagi yang maintain, bertahan. Kalau berselawat 1000, 2000, 3000, pilihlah kedudukan mana yang kita nak buat. Ataupun 10,000 sehari. Tapi kena konsisten, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Ataupun sembahyang duha. Sembahyang duha, kalau nak murah rezeki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah 4 rakaat. Jadi hari-hari 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada masalah, 8 rakaat. Maksudnya, kalau jadi wirid, kita tak kurang amalan. Kita buat hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah iman kita tidak turun, bahkan dia stabil. Masalah bila iman turun, malas nak sembahyang, malas nak baca Quran, malas nak zikrullah, malas nak salawat, malas nak buat baik. Itu mana iman kita turun. Dan kita minta Allah lindung kita daripada mati dalam keadaan iman kita lemah. A'udzubillah min dzalik. Kita mati iman tengah duk naik, tengah duk semangat buat taat, mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wajib kata setiap orang beriman berusaha fi taqwiyati imanihi, menguatkan imannya. Qala wal umurul lati yaqwa bihal imanu, Allahumma salli ala sayyidina, yaqwa bihil imanu wa yazidu thalathatu. Berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan perkara-perkara yang kuat dengannya iman dan menambah keimanan, salah satu 3. Ahaduha an yasgha bisam'ihi ila al-afat ila al-ayati wal akhbari allati fiha dzikrul wa'di wal wa'idi wa umurul akhirati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ahaduha, yang pertamanya, an yasgha bisam'ihi, iaitu mendengar ayat-ayat wal akhbar, dan juga hadis-hadis, allati fiha dzikrul wa'di, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ayat-ayat dan juga pada hadis-hadis itu ada dzikrul wa'di, sebutan terhadap janji baik, wal wa'idi, tak tulis kan? Tengok ustaz tu tak tulis tu makna tu,
tahu makna semua belakang. Dengar saja, tulis makna tu. Oh, nak pandai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allati fiha, yang padanya tu balik pada al-ayati wal akhbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikrul wa'di, ada ingatan ataupun sebutan terhadap al-wa'di. Al-wa'di makna janji baik, wal wa'idi janji buruk. Kalau jumpa disebut dalam kitab wa'ad. Wa'ad tu makna janji baik, wa'id makna janji buruk. Janji baik, kalau buat baik dibalas syurga, tu makna wa'ad. Kalau buat jahat dibalas neraka, tu dia panggil wa'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa umurul akhirati, dan perkara-perkara akhirat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah cara untuk mengukuhkan keimanan. Sebab tu Quran ni kena dengar selalu, hadis kena baca selalu. Tutup lampu. Hadis, Quran kena dengar selalu, kena baca selalu. Dia kena dengar selalu. Hati kita kalau tak dengar Quran, tak dengar hadis, lama-lama dia akan jadi kerah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan jadi kerah. 40 hari tak dengar Quran, tak dengar hadis, dia mula akan jadi kerah. Kerah ni maknanya dengar orang bagi peringatan tak terkesan. Tu nak kerah hati. Dengar orang bagi peringatan tak rasa apa, tu mana kerah hati. Kalau lembut hati, dengar orang bagi peringatan syurga, neraka, rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terkesan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu maknanya hati lembut. Dia ni dia berperingkat-peringkat. 40 hari tak dengar Quran hadis, mula-mula dia kerah. Kerah dia tu masalah sana Muhammad, mungkin kerah macam tanah yang kerah. Lagi 40 hari tak dengar lagi hadis, tak dengar lagi Quran, dia kerah macam batu. Lagi 40 hari pula tak dengar Quran, tak dengar hadis, tak main mengaji, tak dengar kuliah, hati akan kerah lagi, kerah macam besi. Lepas tu habislah. Bila dia kerah, lama-lama dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Bila mati, tak ada guna dah hati. Sekalipun miliki hati, tapi hati tak ada guna. Tak guna sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Qala wa umuril akhirati, wa umurul akhirati, dengar perkara-perkara akhirat. Kena dengar. Di mana kita nak dengar perkara akhirat ni? Kena hadir kuliah, kena duduk di majlis pengajian, kena dengar tazkirah dan peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ila qisasil wa ila qasasil anbiya'i, dan dengar cerita tentang nabi-nabi. Dengar cerita tentang nabi-nabi. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan dengar apa yang diperkuatkan mereka dengan mukjizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita dah tahu dah cerita tentang nabi-nabi, tapi dengar tu, walaupun berulang kali cerita, beribu kali ulangan cerita, tapi duk dengar, tetap akan menambah keimanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kata ulama, kullama takarrara tahaqqaqa, setiap yang berulang-ulang akan menguat. Benda yang kita dengar berulang kali akan menguat.
Lepas tu dulu waktu orang tanya Tok Guru, Bismillahirrahmanirrahim, kita ni macam mana nak hafal bagi boleh? Nak kuat ingatan macam mana? Ada cara tak? Satu yang kata Tok Guru, Qul harfan karrir alfan. Qul harfan karrir alfan. Sebut satu huruf, ulang 1000. Ingat? Salah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Kata satu huruf, ulang 1000. Ingat? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengaji ni dia kena duk dengar sampai masuk, sampai ilmu tu masuk dalam hati. Kalau jenihan nak buang, kena pahat sampai keluar. Kita ni ada maksiat kita buat yang kita tak tinggal lagi, contohnya satu tu susahlah tinggal. Contohnya main mengaji ya, dengar Tok Guru sebut, bup punah. Tok Guru ni pasal aku buat maksiat tu. Esok main lagi mengaji, sebut lagi maksiat, tentang maksiat, kena lagi. Hari pertama kena katuk, sekat dengar, kena ketuk. Hari kedua dia main di hati, nak tinggal, nak kena tinggal, tapi tak kuat lagi. Hari ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemahuan tu makin kuat, nak tinggal. Kadang-kadang hari kelima nak tinggal itu nak tinggal, tapi sekat langkah 5 langkah ya, lepas tu hilang. Tak ada sampai di rumah pun, tak ada sampai di asrama pun. Esok ngaji lagi, kena lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar daripada majlis dah 10 langkah, nak buat nak tinggal. Lepas 10 langkah hilang. Kita harap kita dah main mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemahuan meninggalkan maksiat itu sampai di rumah. Dah sampai di rumah, buang maksiat, tinggal maksiat. Itu hikmahnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kekuatan iman. Dengar ugutan Tuhan, ancaman Tuhan, pelbagai ancaman yang Tuhan ancam orang melakukan maksiat. Contoh, orang berzina, na'udzubillah min dzalik. Orang zina ni bangkit daripada kubur, busuk daripada mana? Daripada kemaluan dia. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang minum arak, bangkit daripada kubur tu hilang akal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana di dunia dia mabuk, ketika mana dia bangkit pada kubur jadi macam orang gila, tercabut akal. Orang tahu di dunia hari tu minum arak. Hak bangkit macam ni orang tahu, hak ni sebab berzina. Sementara orang yang baik-baik akan bangkit dalam keadaan yang sangat baik. Para syuhada yang putus tangan bangkit dalam keadaan tangan putus sebelah. Yang perut terburai bangkit macam tu. Kalau di berdepan ni ialah lubang-lubang peluru, akan bangkit macam tu. Bangkit di hadapan Allah, ya Allah, inilah bukti kami di dunia mempertahankan agama Engkau, ya Allah. Bukti. Orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quran, mulut berbunyi Al-Quran, mulia-mulia semua. Ada seorang guru Ustaz Pak Long Syekh Muhammad, dia cerita ayah dia, Tok Haji Abdullah. Tok Guru ni satu tahun tu dia sakit, tapi dia nak pergi Mekah. Dulu nak pergi Mekah tak macam lah ni susah. Daftar hari ni 1 tahun baru boleh pergi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita semua ni, anak-anak ni,
kena daftar tabung haji dah. Faham tak? Daftar tu nak pergi Mekah tu. Cukup duit tak tu benda lain, kena daftar dah. Kalau kamu tak daftar lagi, tak tahu tahun bila kamu boleh pergi. Dia daftar cepat-cepat. Bila daftar nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Orang Islam ni tuntutan nak kena pergi Mekah buat haji. Satu rukun Islam yang kelima. Wajib kita semua ada niat dan azam, aku nak pergi Mekah tunaikan fardu haji. Umrah kita boleh pergi, haji tu kena semak di hati, aku nak pergi buat haji. Tu semua yang dengar live ni, pergi daftar tabung haji, nak pergi Mekah tunaikan ke fardu rukun yang kelima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada azam, Allah mudahkan. Tok Guru Haji Abdullah ni, masalah sayyidina Muhammad, dia sakit. Lepas tu dia kata nak pergi Mekah. Tok Guru sakit, dah nak pergi Mekah. Akhirnya orang buat urusan nak pergi Mekah. Pergilah Mekah, buat haji. Tahu dia mati? Dia mati dalam ihram. Dalam ihram dia mati. Rupanya nak pergi mati tu awliya. Dia tahu dah wali-wali Allah ni macam tu. Maksudnya apa? Akhirat esok bangkit dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang lain bertelanjang, mereka pakai ihram. Bila orang tengok orang bertalbiyah, siapa dia tu? Mati dalam ihram tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelbagai. Jadi subhanallah, dengan perkara akhirat menambahkan iman. Orang masuk neraka, dituang air yang panas ke atas ubun-ubun dia. Masuk air tu dalam perut dia, keluar perut daripada dubur dia, lari seluruh neraka, sakit. Tapi tak mati masalah. Tak tahu nak apa. Allah Subhanahu Wa Taala, dia Maha Penyiksa. Dia menyiksa yang kita tak duga, begitu dahsyat. Dunia ni habis sakit mati, akhirat disiksa tak mati. Sebab tu Tuhan peringat pada awal-awal lagi, jangan buat jahat, lakukanlah taat. Jadi subhanallah, jadi itu akan menjadikan kita orang yang ingat dan menambah kuatkan iman kita. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajian kita lepas subuh ditaja oleh Guru infak 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Muhibbin Darasa 19, Seluruh Malaysia, Masuati, Rabi'atun, Rozita, Sekuaga, Nazar Sekuaga, Suji Sekuaga, Umi Sekuaga, Batrisha Darwisyah Shah Alam, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra, Kak Mas Abang Hatta Kajang, Arwah Kiyah dan keluarga Padang Lumat, Rozani Nasruddin Taman Mawar, Shazlin Niza Abdul Razak Jalan Kebun Shah Alam, Roba Ahtun Putrajaya, Siti Muzalifah binti Muhammad Ghazali Pengkalan Hulu Perak. Allah kabul semua hajat-hajat mereka. Allah ampun dosa mereka. Allah angkat kedudukan pada sisi dia. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.